Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan ajar kepada kalian peristiwa bergabung. Okey, boleh buka buku teks muka surat 244. Okey, apa itu peristiwa bergabung? Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, saya tengok ini perenggan yang kedua, surat 244. Sebagai contoh, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas. So, kamu main gunting batu kertas dengan kawan kamu. Apa dia kesudahan yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat sama ada seorang buat gunting, seorang buat batu, ataupun seorang buat gunting, seorang buat kertas, ataupun seorang buat kertas, seorang buat batu, ataupun dua-dua dapat batu, dua-dua dapat gunting dan sebagainya. Betul tak? Okey? So, peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Okey, so contoh lain, kalau saya baling duit shilling, saya baling duit shilling 2 kali. So, apa kesudahan yang saya boleh dapat? Yang first mungkin saya boleh dapat ekor, yang second one pun saya boleh dapat ekor. Ataupun yang first one saya dapat kepala, yang second one pun saya dapat kepala. Ataupun yang first one saya dapat ekor, yang second one saya dapat kepala. Ataupun yang first one saya dapat kepala, second one saya dapat ekor. Okey, itu ialah peristiwa bergabung. So, formula peristiwa bergabung ada pada muka surat 245. Okey. Dia kata NS, bilangan iaitu bilangan kesudahan yang mungkin sama dengan NA kali NB. Masing-masing mewakili bilangan kesudahan peristiwa A bahagi NA dengan NB masing-masing mewakili bilangan kesudahan peristiwa A dan peristiwa B. Okey, kita kalikan saja. Contoh macam gunting batu kain tadi, peristiwa A ialah 3, peristiwa B pun 3. Maknanya untuk student pertama ada 3 kemungkinan sama ada gunting batu atau kain. Gunting batu atau kertas. Untuk student yang kedua pun mungkin dia buat gunting batu atau kertas. So 3 kali 3 maknanya 9. Okey, cuba kamu kira, kamu ada gunting batu, gunting kertas, gunting-gunting sampai kertas-kertas. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kesudahan yang mungkin. Okey. So tengok contoh 1. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. 5 keping kad berlabel. Okey, kita ada huruf daripada kataan tekun. P, E, K, U, N. Okey, ada kataan tekun. Dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak, satu demi satu tanpa pengulangan. Okey. So dia ambil satu, and then dia ambil lagi satu. So maknanya apa yang kita boleh dapat? Apa dia ruang sampel kita? Ruang sampel tu maknanya semua kita punya kesudahan yang boleh lah. So kesudahan yang boleh, mula-mula katalah kita ambil T. Bila kita dah ambil T, second one kita boleh dapat apa? Kita mungkin boleh dapat E, atau K, atau U, atau N. Okey, so kita senaraikan lah. Mungkin kita boleh dapat TE, atau kita boleh dapat TK, atau kita boleh dapat TU, atau kita boleh dapat TN. Atau katalah yang first one kita dapat E. So kalau first one kita dapat E, second one kita mungkin boleh dapat T, ataupun kita boleh dapat E, K, ataupun kita boleh dapat EU, ataupun kita boleh dapat EN. Okey? Kalau kita dapat K yang pertama, yang kedua kita mungkin boleh dapat T, ataupun KE, ataupun KU, ataupun KN, ataupun kita mungkin boleh dapat U yang pertama. So kalau dapat U yang pertama, second one boleh dapat T, ataupun UE, ataupun UK, ataupun UN. Ataupun kalau N yang pertama, second one boleh dapat T, ataupun NE, ataupun NK, ataupun NU. Okey? So boleh ke dapat TT, EE, KK, UU, NN? Tak boleh. Sebab dia kata tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan maknanya TT tak boleh, EE tak boleh, KK tak boleh, UU tak boleh, NN pun tak boleh. So ada berapa bilangan kesudahan yang mungkin? Bilangan kesudahan yang mungkin ialah yang pertama kita boleh dapat 5 huruf kan? Sama ada T atau E atau K atau U atau N. Maknanya dia ialah 5 kali. Okey. Yang first ada 5 huruf. And then second one tanpa pemulangan, maknanya second one ada 4 lagi yang mungkin. Betul tak? So maknanya 5 kali 4 sama dengan 20 kesudahan yang mungkin. Cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kesudahan yang mungkin. Okey. Dua keping shilling di lambung. A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. So kita baling duit shilling. Ni macam saya cakap tadi lah, tapi tadi saya guna ekor kepala. Sekarang suruh guna angka dengan gambar. So kita baling duit shilling. So apa kita boleh dapat? First kita mungkin boleh dapat angka, second one pun mungkin dapat angka. Ataupun first one dapat angka, second one dapat gambar. Ataupun first one dapat gambar, second one dapat gambar. Ataupun first one dapat gambar, second one dapat angka. So ada 4 kesudahan. Ataupun kalau kita guna formula second, first one kita mungkin dapat angka atau gambar, maknanya 2 kesudahan. Second one pun mungkin dapat angka dengan gambar, 2 juga kesudahan. Maka ada 4 kesudahan. 1, 2, 3, 4. Okey, ini ialah peristiwa bergabung. Alright. Okey, now kita tengok peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Apa itu peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Okey, dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Okey. So apa contoh peristiwa tak bersandar? Contohnya hari ni hujan. So besok untuk tahu peristiwa besok berlakunya hujan ke tak hujan, adakah bergantung pada hari ini? Tak kan? Hujan esok tak ada kaitan langsung dengan hujan pada hari ini. Maknanya itu ialah peristiwa tidak bersandar. Okey? Tengok contoh lain Okey, tengok muka surat 246 tu, ransangan minda 2. Cuba kita tengok lembaran aktiviti. Kotak P mengandungi 5 keping kad berlabel dengan huruf ruang. Okey? 2 keping kad dipilih secara rawak dari kotak P satu demi satu tanpa pemulangan. Okey? Tanpa pemulangan. Tulis kebarangkalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual berikut. Okey, so dia kata dia nak pilih huruf konsonan. Dia kata tanpa pemulangan ya. So maknanya kalau huruf konsonan, apa yang kita boleh dapat pada yang pertama? Mungkin kita boleh dapat R, N atau G kan? Contoh kalau kita dapat R pada yang pertama. So yang second one, kita boleh dapat apa? R ni dah buang sebab dia kata tanpa pemulangan. Maknanya yang second one sama ada N atau G kan? Okey, katalah yang first one ambil N. Yang second one kita boleh dapat R atau G. Katalah yang first one dapat G. Yang second one kita boleh dapat sama ada R atau N. Tengok. Ambilan yang kedua ni bergantung tak pada ambilan yang pertama? Bergantung kan? Bergantung pada huruf yang pertama kan? Sebab kalau kita ambil R yang pertama, yang second one boleh dapat sama ada N atau G. Kalau yang pertama dapat N, yang kedua boleh dapat sama ada R atau G. Okey, maknanya dia bergantung pada ambilan yang pertama. Maknanya ini ialah peristiwa bersandar. Tengok kes kedua. 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kotak P 151 dengan pemulangan. Kad pertama yang dipilih dicantarkan hurufnya dan dikembalikan ke kotak P sebelum kad kedua dipilih. Tulis kebarangkalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua. Okey, sekarang ni dengan pemulangan. So contoh kalau pertama kita dapat R, second one kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat R, N atau G kan? Okey, katalah yang first one dapat N. Yang kedua kita boleh dapat R, N atau G juga. Katalah yang first one dapat G, kita boleh dapat yang kedua pun R, N atau G juga. Betul tak? Sekejap N. Okey, DG. Okey, so maknanya ambilan kita yang kedua ni langsung tak dipengaruhi oleh ambilan yang pertama. Sebab kalau yang pertama dia dapat R ke, dapat N ke, dapat G ke, kita punya yang kedua still boleh dapat R, N, G. Tak ada kaitan langsung dengan ambilan yang pertama. Maknanya ini ialah peristiwa tak bersandar. Okey, ambilan yang kedua ni langsung tak dipengaruhi oleh ambilan yang pertama.
Alright. Okey, kita ada contoh yang kedua. Kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar, dan berikan justifikasi adna. Okey, A. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambungkan. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling dilambungkan 2 kali. Maknanya dia baling shilling tu 2 kali. First dia baling, and then dia tengok. Second one dia baling lagi sekali, dia tengok. Lambungan yang kedua tu ada kaitan tak apa yang kita dapat dengan lambungan yang pertama? Tak ada kan? Kalau lambungan yang pertama kita dapat angka, yang lambungan kedua kita boleh dapat angka ataupun gambar. Kalau lambungan pertama dapat gambar, lambungan kedua pun still kita boleh dapat angka atau gambar. Okey, yang kedua ni langsung tak ada kaitan dengan yang pertama. Tak kisahlah yang pertama kita dapat apa, yang second one still kita boleh dapat angka ataupun kita boleh dapat gambar. Maknanya ini tidak bersandar. Okey, B. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okey, ni maknanya dia baling shilling and then dia baling dadu. Okey, ada tak kaitan antara balingan shilling ni dengan balingan dadu ni? Okey, maknanya kalau kita dapat angka pada shilling, kita boleh tak dapat 4 untuk dadu? Boleh kan? Kalau kita dapat gambar pada shilling, boleh tak kita dapat 4 pada dadu? Still pun boleh. Okey, maknanya untuk dapatkan 4 pada dadu ni langsung tak ada kaitan dengan apa yang kita dapat pada shilling. Maknanya ini pun peristiwa tidak bersandar. Okey, C. Mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pengulangan. Okey, sekarang ni kita ada 2 biru, kita ada biru, kita ada merah. So dia kata dia nak warna sama. Katalah yang pertama dapat biru. Okey. Yang second one tinggal 1 biru, 3 merah untuk dapat kan? Tapi kalau kita dapat merah pada yang pertama, untuk dapatkan merah yang kedua, sekejap masih nak cakap ni. Okey, macam ni. Saya buat gambaran kalian Okey, sekarang dia nak color yang sama. Okey, so untuk dapatkan biru. Kebaran kalian untuk dapat biru yang pertama ialah 2/5. 2 ni ialah bilangan biru ada 2, total ni ada 5. So 2/5. Sekarang dah ambil 1 biru. Okey, so biru untuk dapatkan biru yang kedua ialah 1/4. Tengok, ini punya biru dengan ini punya biru dah lain dah. Okey, untuk dapatkan merah-merah pula, merah yang pertama ialah 3/5. Merah yang kedua ialah tinggal 2/4. Okey, boleh ikut? So maknanya kebaran kalian yang ini bergantung pada apa yang kita dapat dekat sini. Okey, kebaran kalian yang terdapat merah-merah ni, kebaran kalian kat sini bergantung pada kebaran kalian di sini. Maknanya ini ialah peristiwa bersandar. Okey, ini ialah peristiwa bersandar. Okey, sebab bilangan sini dah berkurang dah, bergantung pada apa color yang kita dapat kat sini. So ini bersandar. Alright, D. Mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawat daripada kad berlabel huruf baik satu demi satu dengan pemulangan. Okey, ada huruf baik. Okey, dia kata dia ambil 2 kad dengan pemulangan. Boleh dia ambil 1, and then dia tengok, and then dia pulang balik, dia ambil lagi 1. So dia kata dia nak mendapat 2 keping kad huruf sama. So katalah yang pertama kita dapat B, yang kedua pun boleh dapat B. Betul? Kalau kita dapat A, yang second one pun boleh dapat A. Jadilah saya terangkan. Okey, so kalau kita dapat B yang pertama, yang second one pun kita boleh dapat B. Ataupun kalau B dapat yang pertama, kita boleh dapat A. Ataupun B yang
pertama, second one boleh dapat I, ataupun B yang pertama, second one boleh dapat K. Okey, kalau kita dapat A yang pertama, second one pun boleh dapat B, ataupun second one boleh dapat A, ataupun second one boleh dapat I, atau second one boleh dapat K. So maknanya apa yang kita dapat pada yang kedua ni langsung tak ada kaitan dengan apa yang kita dapat yang pertama, sebab kita pulang balik. Okey, bila kita pulang balik, total dia tak berubah. Bila total dia tak berubah, maka dia tidak bersandar. So kita still boleh dapat B, boleh dapat A, boleh dapat I, boleh dapat K. Okey, tak ada kaitan pun dengan ambilan yang pertama. So ini tidak bersandar. Okey, tengok muka 249 dalam kotak kali hijau. Dia kata kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil dari kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Okey. So tengok contoh 3, sebuah kotak F mengandungi 7 kepingkat berlabel huruf P, A, M, E, R, A, N. Okey, kita ada P, A, M, E, R, A, N. Dan sebuah kotak G mengandungi 5 kepingkat berlabel 3, 5, 6, 8, 11. 3, 5, 6, 8, 11. Sekepingkat dipilih secara rawak daripada kotak F dan kotak G masing-masing. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan huruf genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Okey. Alright. Sekarang kita tengok apa ni probability untuk dapatkan huruf P. Huruf P ada 1. Maknanya kebarangkalian untuk dapatkan P. Okey, kebarangkalian untuk dapatkan P ialah 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Maknanya dapatkan P ialah 1 per 7. Apa dia kebarangkalian mendapatkan nombor genap? Okey, nombor genap. Probability genap ialah nombor genap ada 1, 2. So 2 per 1, 2, 3, 4, 5. 2 per 5. Okey, so probability untuk mendapatkan huruf P dan juga genap ialah 1 per 7 kali 2 per 5. So kita dapat 2 per 35. Okey, probability untuk dapatkan huruf P dan juga genap ialah 2 per 35. Ini kalau saya pakai formula. Kalau saya senaraikan kesudahan, apa dia kesudahan untuk dapatkan P dan juga huruf genap? Nombor genap. Saya boleh dapat P 6 atau saya boleh dapat P 8. So ada berapa kesudahan ni? Ada 2 kesudahan. Okey, ada 2 kesudahan. Ni ada 2 kesudahan. Total kesudahan yang kita boleh dapat daripada ambil satu huruf kat sini dan satu nombor kat sini ialah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 7 kali 1, 2, 3, 4, 5. 7 kali 5. Ini yang kita belajar tadi awal yang kita darabkan kesudahan ini kalikan dengan kesudahan ini, kita dapat 35. So bilangan kesudahan dapat P dengan nombor genap tadi dah 2. So 2 per total ialah 35. So dapat 2 per 35. Tengok sama saja. Kalau saya senaraikan pun saya dapat 2 per 35. Kalau saya guna formula pun saya dapat 2 per 35. Okey. Okey, next page. Bagaimanakah anda menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar? Okey, tengok contoh 4. Kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor. Okey, kotak A ada 3, 5, 7, 9. Okey, ini kotak A. Kotak B ada X, Y, Z. Sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing daripada kotak A dan kotak B. Hitung kebarangkalian mendapat faktor 9 dan huruf Z. Okey. Kebarangkalian mendapat faktor 9. Faktor 9 ialah 3 dengan 9. Maknanya probability faktor 9 ialah 1, 2, 2 per 1, 2, 3, 4. 2 per 4 ataupun 1 per 2. Probability untuk dapat huruf Z ialah 1
1/3. So probability faktor 9 dan Z ialah 1/2 kali 1/3. So dapat 1/6. Okey. Ataupun kalau saya guna kaedah listing dia punya unsur. Okey, from here untuk dapatkan faktor 9 ialah 3 dengan 9. So maknanya kita boleh dapat sini kita dapatkan Z. So kita boleh dapat 3Z ataupun kita boleh dapat 9Z. Ada berapa kesudahan ni? Ada 2 kesudahan. Total kesudahan ialah 4 kali 3. 4 kali 3 ialah 12. So probability dia ialah 2/12. Kecilkan dapat 1/6. Okey, sama sahaja. Okey, kita ke contoh 5. Ini ialah peristiwa tak bersandar. Okey, now kita proceed ke contoh 5. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau. Okey, hijau ada 8 biji. Hijau ada 8. Dan sebiji guli merah. Okey, merah ada 1 je. 2 biji guli dipelihara rawat dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Warna guli dicatatkan. Wakilkan situasi di atas dengan gambar raja pokok. Okey, so kita nak lukis tree diagram ataupun gambar raja pokok. Okey, so kita ada hijau dengan merah. Kita ambil sebiji guli dulu. So apa yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat sama ada hijau atau merah. Probability dapat hijau ialah 8/9. Probability dapat merah ialah 1/9. Total branch mesti 1. 8/9 tambah 1/9 ialah 1. Total probability mesti 1. Okey? Probability tak boleh lebih daripada 1, tak boleh kurang daripada 0. So maknanya kalau probability tu ialah 1, katalah saya cakap besok probability untuk hujan ialah 1. Apa maknanya? Maknanya besok confirm hujan. Kalau saya cakap probability esok untuk hujan ialah 0, maknanya tak mungkin hujan. Alright? Okey, sambung sini. So, ini yang pertama, gulian yang kita ambil yang pertama, sama ada kita boleh dapat hijau atau merah. Ambilan yang kedua, sini ambil hijau. Second one pun mungkin kita boleh dapat hijau atau merah. Kalau sini dah ambil 1 hijau, sini tinggal berapa hijau? Tinggal 7 hijau. Total tinggal berapa? Tinggal 8 sebab sini dah ambil 1. So, hijau kat sini ialah 7/8. Merah ada berapa? Still ada 1, tapi total ada 8 sebab dah ambil 1 guli kat sini. Okey? Katalah yang first one ni kita ambil merah. Kalau first one kita ambil merah, second one kita boleh ambil hijau. Tapi bolehkah kita ambil merah lagi 1 kat sini? Tak boleh lah sebab merah kita dah ambil dekat sini. Betul? So ini adalah peristiwa bersandar. So kita tak boleh ambil merah kat sini sebab merah dah dekat sini. Kita ada 1 je merah. So merah tak mungkin. Okey? So kita boleh ambil hijau saja kat sini. So hijau ada berapa? Ada 8. Total ada tinggal 8 sebab dah ambil 1 kat sini kan. So 8/8. So maknanya faham tak ni? 8/8 ialah 1 kan. Maknanya ambilan yang kedua ni confirm dapat color hijau. Okey? So apa kesudahan kita yang mungkin? Mungkin kita boleh dapat hijau-hijau, ataupun kita boleh dapat hijau merah, ataupun kita boleh dapat merah hijau. Tapi tak mungkin dapat merah sebab merah kita hanya ada 1 sahaja. Okey, so ini adalah gambar raja pokok kita. Okey, ini ambilan pertama, ini ambilan kedua. Branch ini maksudnya dapat hijau. Branch ini maksudnya dapat hijau merah. Branch ini maksudnya dapat merah hijau. Okey? Hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Dia kata dia nak guli kedua warna merah. Maknanya branch yang ini, HM ni. Maknanya H kali M. Maknanya 8/9 kali 1/8. So kita dapat 1/9. Okey. Hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Dua-dua warna hijau. Maknanya nak branch ni hijau-hijau. Maknanya 8/9 kali 7/8. So dapat 7/9. Okey. Alright, now kamu cuba buat praktiskan diri. Okey, daripada praktiskan diri yang awal tu, praktiskan diri 9.1A sehingga praktiskan diri 9.2C. Ada masalah boleh mesej saya. Okey, thank you.